Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, hari ini kita nak berkongsi lah macam biasa, perkongsian tentang persoalan yang kita semua hadapi pada waktu ini adalah kenapa masih bercakap pasal Palestin. Kenapa masih bercakap pasal Palestin? Kita dah memasuki lebih sebulan sejak perkara ini berlaku. Tempoh yang tidak diingini oleh sesiapa pun. Angka kematian meningkat, pressure, tekanan antarabangsa meningkat. Kita melihat banyak imej-imej yang menakutkan setiap hari. Mayat-mayat bergelimpangan, tembakan, rambang, anak-anak putus kaki dan sebagainya. Anak-anak kecil kehilangan ibu dan ayah sekelip mata. Ratapan rayuan saudara-saudara kita di sana kita lihat setiap hari di social media. Benda itu berlaku secara berterusan. Kita risau apabila sesuatu kita sebut sebagai imej yang tidak, ataupun disebut sebagai violence, diulang tayang di depan mata kita, kita menjadi tidak sensitif lagi ataupun kurang sensitif. Disebut sebagai desensitization. Keburukan desensitization daripada pengulangan perkara ini adalah kita kurang memberi respon yang sepatutnya. Lack of giving respon. Namun, pada sisi yang lain, kita perlu terus bercakap tentang Palestin. Sebab apa? Sebab isunya masih berlaku dan kita masih perlu mencari solusi. Di tengah-tengah dua keadaan ini, kita mencari jalan tengah yang mana kita menggunakan ataupun bercakap dalam keadaan kita sedar kenapa kita buat apa yang kita buat. Macam saya sebut tadi, desensitization menjadikan kita kurang memberi respon. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita cuba apabila kita bercakap tentang Palestin, kita bercakap dalam keadaan kita faham bahawa ini adalah respon yang manusiawi. Respon bahawa emosi kita masih berfungsi. Kerana apa emosi masih berfungsi tu, kita boleh tanyalah diri kita kan, kita masih empathy ke? Kita masih rasa perkara ini tidak adil kah? Kan? Kerana emotional numbness ni berlaku apabila kita dah tak rasa ataupun emosi kita dah disassociate, detach daripada reality. Apabila kita melihat satu kejadian tu adalah adakah kita masih associate dengan keadaan tu? Kan? Sebagai seorang manusia, adakah kita masih sedih? Adakah kita masih empathy? Perkara itu kita soalkanlah pada diri kita, ataupun kita rasa biasa, semalam nak nampak, hari ni nampak lagi. Kita tanyakan pada diri kita, check on ourselves. Kemudian beri respon dalam keadaan yang pertama, kita bercakap sebagai respon untuk mengumpul public opinion. Kebetulan saya dapat mendengar analisis politik daripada beberapa analisis politik, penganalisis politik, yang saya dapat satu terma yang sentiasa diulang, iaitu public opinion. Public opinion menjadi tekanan kepada kerajaan. Tak kisahlah kerajaan Malaysia ke, kerajaan luar negara ke. Apabila kita ada satu public opinion yang kuat, ia akan secara langsung atau tidak langsung memberi tekanan kepada kerajaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan public opinion negara itu. Sebab public opinion juga adalah interest kepada kerajaan.
Jadi kita terus bercakap dalam nada untuk urge kerajaan ataupun urge authority. Tak kisahlah kalau orang nak hantar memorandum ke embassy ke ataupun badan-badan berautoriti, itu satu bentuk public opinion. Kan? Jadi kita masih bercakap tentang Palestin dalam keadaan dengan niat untuk membentuk public opinion itu bahawa rakyat Palestin itu berhak, itu masih perlu ditegakkan haknya. Kezaliman ini harus dihentikan serta-merta. Kita panggil apa? Gencatan senjata harus dilaksanakan serta-merta. Pembunuhan massacre yang harus dihentikan serta-merta. Jadi kita nak menghantar mesej tu melalui apa yang kita boleh lah. Sama ada dengan mengikuti perarakan, kan, kita panggil apa, himpunan solidariti. Baru-baru ni pakai baju hijau, kan, di hari Rabu hari tu, menulis tentangnya, membaca tentang buku-buku yang bercakap tentangnya, mendengar analisis politik, mendengar syarahan-syarahan ataupun baca kitab-kitab, buku-buku tentang Palestin dalam agama kita, kan, tentang Palestin, isu ini dalam Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan sebagainya, untuk membentuk satu public opinion yang mana kita bersama-sama dalam hal ini. Okey, itu salah satu bentuk respon. Dan seterusnya, kita juga perlu ingat apa yang kita boleh beri dari sudut material, seperti kewangan dan bantuan. Kalau kita mampu bagi RM10, bagi RM2, bagi RM1, bagi, kan, supaya itu menandakan kita masih sensitif. Kita risau bila benda ini sudah biasa, kita rasa macam tak apa, jadi kita tak memberi lagi. Sedangkan keperluan setelah kemusnahan itu lebih besar daripada keperluan sebelum kemusnahan. Jadi kemusnahan semakin besar skalanya, maksudnya keperluan terhadap dana lebih besar. Walaupun usaha untuk menghantar bantuan masuk ke dalam itu sukar, tapi itu tidak menjadikan kita tidak menyalurkan apa yang kita boleh. Jadi sedikit sajalah tentang perkongsian ini. Teruskan bercakap tentang Palestin. Saya teringat surah Az-Zukhruf, kalau tak silap saya, apabila Fir'aun bercakap kepada kaumnya untuk menidakkan Nabi Musa. Fir'aun berkata, wa nada fir'aunu fi qaumihi ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Kan, am ana khairu min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin, walaula ulqiya alaihi malakun okay, saya tak ingat dah. Maksudnya di sini Fir'aun berdialog dengan kaum dia, mengatakan bahawa aku ini adalah ketua pada Mesir, kan. Wa nada Fir'aun fi qaumi alaysa li mulku misra, adakah aku ni bukan ketua, pemimpin kepada Mesir, dan sungai-sungai mengalir di bawahku, maksudnya dia ada kuasa, kan. Lepas tu dia tanya, adakah aku ni lebih baik daripada lelaki ni yang nak bercakap pun gagap-gagap, kan, tak dapat nak menerangkan dengan baik. Lepas tu dia tanya lagi, kalau betul lah Musa ni hebat, kenapa tak datang dengan malaikat, kan. Jadi kita nampak ayat demi ayat Fir'aun bercakap dengan kaumnya, 3 ayat berturut-turut, satu hujah demi satu hujah demi satu hujah. Akhirnya kaumnya menerima. Fastakhafa qaumahu fa'ata'u. Akhirnya kaum Fir'aun ni menerima, dan mereka adalah orang yang melampaui batas, kan. Mereka memilih untuk mentaati Fir'aun.
Jadi kita dalam keadaan suara kita tenggelam timbul bercakap tentang Palestin, kita mahu suara kita walaupun kecil, walaupun tenggelam timbul apabila bersama, dia akan memberi satu influence, pengaruh juga daripada tidak bercakap apa-apa. Dan kita di sini bukan menegakkan benda yang batil, kita menegakkan benda yang betul. Tapi kita kena tahulah macam mana untuk bercakap dalam keadaan yang betul. Itu kena mencari ilmu lah kan, kena merujuk pakar dan sebagainya. Mengambil ibrah daripada sifat Firaun tu, kita patut lebih semangat daripada Firaun dalam memperjuangkan apa yang kita mahu capai. And insyaAllah kita doakan semoga kita terus sedar apa yang berlaku, kita terus, jiwa kita masih hidup untuk merasai apa yang orang lain rasa, tidak menjadi emotionally tidak berfungsi, terus semangat untuk belajar daripada orang yang pakar, sebab kita dalam konflik ni kita tend untuk bersikap emosional yang tidak bertempat. Jadi kita untuk elakkan tu kita perlu berpandu lah kan, berpandu. Teruskan boikot yang bersasar, boikot yang tepat pada tempatnya. Berdoa, beristighfar, sebab semua itu dihitung kan, semua itu dihitung. Musibah memang dicipta untuk menghidupkan jiwa manusia, baik orang yang sedang menghadapinya secara langsung ataupun kita sebagai saudara yang merasainya secara tidak langsung. Jadi begitulah sedikit perkongsian yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Kalau ada kesilapan ataupun penambahan boleh tambah di ruang komen. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.